Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Kak Dayah dan Bang Fizi, salam sejahtera. Saya doakan agar kita semua sihat sentiasa lah di musim pandemik ni. Dan saya doakan juga agar mak kepada Kak Dayah sihat sentiasa. Dah discharge Alhamdulillah, baguslah kalau dah discharge tu. Kita pun debor juga. Wan pun ada cerita-cerita dekat saya juga tentang mak dia. Itulah. Jadi alhamdulillah, saya harap satu je, saya harap kita semua menjaga sesama sendirilah di musim pandemik ni ya. Memandangkan kes pun dah semakin hari semakin tinggi. Jadi kita pun tak boleh nak jumpa kan. Saya prefer kita jumpa depan-depan untuk consultation ni, tapi yelah, di musim pandemik ni kita buat mana yang kita mampu je lah. Kita elakkanlah berjumpa depan-depan tu. Okey, jadi tujuan saya buat video hari ini sebab saya inilah untuk memberi penerangan lebih lanjut tentang hibah takaful ni. Sebab saya tak selesa sangat nak share dekat WhatsApp sebab saya takut kita tak faham tulisan ni. Saya harap video ni membantu kita lah. Okey, membantu, dan saya harap semoga semuanya faham lah. Dan faham, dan jika tak ada apa-apa, bolehlah bertanya saya. Saya ceritakan sedikit lah tentang hibah takaful ni dekat video ni. Okey, jadi hibah ni, jika masih tak tahu, hibah ni sebenarnya adalah pelan pengganti gaji kita. Hibah ini dia adalah hadiah. Hadiah daripada kita kepada orang yang tersayang sebenarnya. Okey, ini hibah ni biasa kalau kita cerita mesti orang ingat mati je. Tak, dia bukan macam tu sebenarnya. Hibah ni jika kita ditakdirkan hilang upaya kekal pun, kita akan mendapatlah pampasan tu sebagai pengganti gaji kita. Apa definisi hilang upaya kekal? Kita dari sini nak ke sana kena orang tolong, kena naik wheelchair. Nak makan kena orang suap. Nak pergi ke tandas pun kena orang tolong, kena orang cucikan. Tu definisi hilang upaya kekal. Jika berlaku keadaan macam tu, itulah saya selalu tanya klien saya, jika terjadi macam tu, na'udzubillah, kita minta jauh, memang kita minta jauh sangat, na'udzubillah. Tapi jika berlaku macam tu, macam mana kita nak meneruskan kehidupan kita? Macam mana sebenarnya kita nak teruskan hidup? Nak pakai duit simpanan sampai bila? Sampai bila duit simpanan tu boleh bertahan? Jadi itulah. Dan paling penting kita kena ingat, kita ada anak bini. Anak bini kita tu, jika kita dah tak ada, wife secara automatik, semua beban sekarang akan jatuh ke wife kita. Wife kita yang kena selesaikan semua. Kita dah tak ada, memang masa tu tinggal wife je lah. Wife yang nak kena hantar anak di sekolah, wife yang nak kena cari duit makan. Jadi itulah. Dan tak pernah lagi saya dengar setakat ni, bila orang meninggal, bank datang kata, okey, tak payah bayar dah kereta, tak payah bayar dah rumah, tak payah bayar dah sebab dah meninggal. Tak pernah ada. Memang bank still akan datang kutip hutang tu lah. Sebab itulah pentingnya hibah ni untuk orang kita juga, ekonomi orang kita juga sebenarnya. Okey. Dan hibah ni dia macam saya kata tadi, bukan berlaku jika hilang upaya kekal dan meninggal je kita dapat. Jika kita berlaku sakit kritikal, salah satu dari 43 jenis sakit kritikal pun kita boleh dapat pampasan juga. Tapi itulah, yang ini kita boleh tambah. Nak tambah dalam quotation tu boleh, tak nak tak apa. Tapi disebabkan ni saya buat hari ni tak adalah pampasan sakit kritikal ni, saya buat yang basic dulu ya untuk hari ni. Okey, jadi saya nak ceritakan lebih lanjut lah. Saya ada bagi quotation hari tu ya. Yang pertama sekali saya buat ini, yang biasa punya hibah ni ya. Kita tengok basic sum coverage dia 100,000. Apa itu 100,000? Jika ditakdirkan hilang upaya kekal atau meninggal dunia, kita akan dapatlah wang RM100,000 tu. Jika kita meninggal, akan dapat kepada waris kita lah. Jika kita hilang upaya kekal, kita dah tak boleh nak bekerja, wang itu akan dapat pada kita lah untuk kita teruskan kehidupan kita. Sebab masa tu saya boleh garanti 100% memang dah tak boleh kerja. Saya memang dah ada lah saya situasi macam ni. Ada beberapa orang saya pernah jumpa, hilang upaya kekal ni, dia mula-mula dia dapat kerja mungkin 6 bulan macam tu. Lepas tu lama-lama memang syarikat dah tak nak.
sebab bawa beban kat syarikat. Kita minta cuti semua, kita nak kerja pun dah tak boleh. Kalau ada duit lebih, bolehlah nak start niaga, tapi kita kena standby lah duit lebih tu. Itulah dia sebenarnya kepentingan hibah ni. Okey. Nauzubillah, kita tapi kita cakap benda yang ada terjadi semalam lah. Sebab semalam dah berlaku kan, tak jadilah pada kita. Tapi jika berlaku pada kita, itulah wang yang akan kita tinggalkan lah pada waris kita untuk meneruskan kehidupan. RM100,000 lah untuk yang mula-mula tadi tu. Dan juga saya tambah manfaat kemalangan. Manfaat kemalangan ni, jika berlaku hilang upaya kekal atau meninggal disebabkan kemalangan. Ya, kita tambah lagi RM50,000. Maknanya dari RM100,000 dia akan jadi RM150,000 lah pampasan hibah tu. Jika berlaku kematian atau hilang upaya kekal disebabkan kemalangan, ya. Disebabkan kemalangan tu je. Jika berlaku je sebabkan kemalangan, kita tambah RM50,000. Kenapa saya tambah pampasan yang disebabkan kemalangan ni? Disebabkan pekerjaan Abang PZ ni bagi saya agak berisiko sebenarnya. Sebab abang driver, boleh kata kerja abang memang kebanyakan atas lori je. Jadi risiko tu tinggi juga sebenarnya. Itulah sebenarnya, ya. Sebab itu saya tambah. Dan memang saya recommend sangat pampasan kemalangan ni ada dalam polisi sebenarnya. Okey. Dan lepas itu kita ada juga menyediakan pampasan ni lah, khairat kematian. Khairat kematian jika meninggal secara natural, meninggal sakit jantung ke meninggal secara semula jadilah, kita akan bagi khairat kematian sebanyak RM2,000. Jika berlaku kematian disebabkan kemalangan, kita akan bagi sebanyak RM4,000 lah pada waris khairat kematian tu. Dan jika berlaku kematian di overseas, berlaku kemalangan, meninggal dunia di overseas, kita bagi pampasan RM6,000 extra. Ni pampasan khairat kematian lah ni, ya. Okey. Jadi ini cerita hibah yang RM100, RM112 tadi je lah. Yang ini sebenarnya memang saya recommend yang ini. Sebab bagi saya plan yang ini lebih komplit lah. Macam saya kata tadi, ada pampasan disebabkan kemalangan. Ada ekstra sikit kita tinggalkan. Bukan untuk kita je, untuk wife kita juga. Okey. Jadi saya nak teruskan dengan hibah warisan plus ni, yang RM200 lebih ni. Okey. Yang ini, yang ini memang sangat okey yang ini. Yang ini jika berlaku apa-apalah, hilang upaya kekal atau meninggal dunia, yang ini paling basic kita akan bagi RM350,000. Jika berlaku salah satu, memang kita bagi tu lah RM350,000. Jika berlaku kematian akibat kemalangan, na'uzubillah, macam saya kata tadilah, kemalangan macam tadi, kalau kemalangan akan dapat RM150,000 lah kan, sebab ada extra RM50,000. Kalau yang ini, dia akan jadi RM700,000. Dia jadi 2 kali ganda. Dari RM350,000, jika berlaku kemalangan, kematian akibat kemalangan, dia naik jadi RM700,000. Jika berlaku kematian akibat kemalangan di tempat awam. Apa itu kemalangan di tempat awam? Contoh, kita berjalan dekat KCM ke, ada benda terjatuh atas kepala kita. Kemalangan lah tu pun kira kemalangan. Kemalangan di tempat awam lah tu. Kemalangan ni definisi dia luas. Dia bukan kemalangan kereta je. Tak. Kita lemas dikira kemalangan. Kebakaran pun dikira kemalangan. Memang tu saya kata definisi kemalangan ni luas. Terkena renjatan elektrik pun kemalangan. Yang ini saya pernah uruskan dah. Yang ini kes ni budak TNB Bera. Yang ini memang na'uzubillah lah, klien yang itu memang dia tengah buat kerja-kerja tu dan terkena renjatan. Memang tak ada air tu dalam badan dia, memang kering terus. Itulah kita nak elakkan benda ni. Okey, dan yang last sekali, dia akan naik jadi 1.4 juta jika berlaku kematian di luar negara. Kematian akibat kemalangan di luar negara, confirm je. Contoh na'uzubillah, contoh paling saya rasa paling terkenal itulah runtuhan kren di Mekah dulu. Yang itu contoh paling senang lah. Orang kata kemalangan. Contoh kematian kemalangan di luar negara. Itulah contoh paling mudah. Okey.
Jadi yang ini 200 lebih yang ini saya tak boleh nak tengok sini, sorry. Ini memang ramai klien saya ambil ini. Memang sesuai sebenarnya. Bagi Cik Fizi, bagi saya manfaat yang berkaitan dengan kemalangan ni kita memang kena tambah sikit lah, terang-terang cakap. Sebab bagi saya kerja Cik Fizi ni memang berisiko sebenarnya. Kita banyak duduk atas kenderaan. Memang banyak kerja kita dengan kenderaan saja kan, sebagai pemandu lori ni. Jadi itulah bersedikit dari saya. Saya harap video ini membantulah, memberi penerangan dengan lebih jelas lah. Itulah antara memang manfaat yang kita dapat dengan plan hibah takaful ni. Okey, jika ada apa-apa yang tak tanya, boleh je lah. Jika ada apa-apa yang tak faham, tanya je saya. Saya boleh je assist. Okey. Assalamualaikum. Saya harap semua baik-baik sajalah. Musim pandemik ni, jaga diri. Okey. Assalamualaikum.